Agensi Penguatkuasa dan Badan Kehakiman kekal bebas tanpa campur tangan kerajaan. Sarawak jana hasil pendapatan 11 bilion ringgit tahun lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Khamis 2 Februari 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Saya Zaunan Hussein dan lintas langsung dari Perak, Sabah dan Sarawak. Misi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Saudara, Agensi Penguatkuasa dan Badan Kehakiman kekal bebas daripada campur tangan kerajaan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan pimpinan beliau tidak akan menekan dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat segala kes termasuk penyelewengan dana. Pihak kerajaan perpaduan. Kita tidak mengulangi sikap menekan seperti yang dilakukan dulu. Kita tidak menggunakan badan-badan ini. Yang berlaku ada dua hal. Pertama, ada laporan yang dibuat pada pihak PDRM dan SPRM tentang penggunaan wang oleh Parti Bersatu. Kedua, saya buat menjalankan kerja saya, tugas saya di Kementerian Kewangan dan melihat projek-projek yang mendalam belanja terlalu tinggi tanpa proses tender. Kalau proses tender itu tidak dilakukan umpamanya dan kos itu tidak melambung, itu tidak jadi isu. Ya? Dia bukan kita menghukum sesiapa. Tegas Perdana Menteri, segala tomahan yang dilakukan pemimpin parti politik pembangkang yang dalam proses siasatan terhadap campur tangan kerajaan adalah tidak berasas sama sekali. Makmal pemprosesan dadah diserbu menyaksikan lebih 123 kg dadah bernilai 6.38 juta ringgit dirampas. Modus operandi berselindung di sebalik kilang di bawah nama syarikat lain bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Seorang lelaki warga tempatan diberkas. Hasil serbuan pihak polis telah berjaya merampas 3 kotak. Di dalamnya mengandungi 47 paket plastik disyaki dadah MDMA iaitu methylamine dioksi methamphetamine. Anggaran berat 70,719 gram dan 16 bekas plastik lut sinar berisi bahan disyaki dadah MDMA juga. Anggaran berat 52,330 gram. Dadah itu dipercayai untuk dipasarkan sekitar Lembah Kelang. Turut dirampas 18 botol disyaki berisi syabu, pil ekstasi, 3 mesin serta peralatan memproses dadah. 2 kenderaan disita termasuk wang tunai RM10,000. Suspek berusia 44 tahun yang berasal dari Subang memiliki 1 rekod kesalahan lampau direman 7 hari. 10 individu diambil keterangan bagi membantu siasatan berhubung perhimpunan di hadapan kedutaan Sweden dan Belanda di ibu negara Jumaat lepas. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim, beberapa individu lagi akan dipanggil dalam masa terdekat. Perhimpunan, saya kira kita ada 4 perhimpunan baru-baru ini. Kalau minggu sudah lah ada 4 perhimpunan.
kita buka kertas siasatan dan kita telah panggil penama-penama tertentu untuk membantu dalam siasatan kita lah. Dalam siasatan kita. So untuk yang di setakat ini, untuk yang di kedutaan Sweden tu 7 orang telah dirakam percakapan. Kita akan ada pihak lain yang akan kita panggil juga. Sementara di kedutaan Belanda 3 orang yang telah dirakam percakapan. Setakat ini. Dua perhimpunan itu diadakan bagi menyerahkan memorandum membantah pembakaran Al-Quran dan demonstrasi solidariti bantahan penghinaan terhadap agama Islam. Berpadah menggajikan pekerja asing tanpa kebenaran, sebuah bot di Rampas Maritim Malaysia menerusi Op Ehsan dan Op Murni di perairan Selangor. Turut ditahan 3 warga Myanmar kerana tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Mereka dibayar RM70 sehari untuk bekerja di bot berkenaan selama sebulan. Pemilik bot disahkan warga tempatan. Pemeriksaan lanjut ke atas bot membawa kepada penemuan kira-kira 200 kg ikan campur dan pukat tunda. Ketiga-tiga warga asing dan bot diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut. Di Batu Pahat, Johor, cubaan 9 lelaki pendatang asing tanpa izin Parti Indonesia memasuki negara secara haram berjaya dipatahkan Maritim Malaysia Zon Maritim Batu Pahat awal pagi tadi. Tangkapan dibuat di perairan Sungai Buntu, Batu Pahat. Pengarah Zon Maritim Batu Pahat, Komander Muhammad Hanif Muhammad Yunus berkata, operasi dijalankan selepas mendapat aduan orang awam mengenai sebuah bot yang berlegar dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemantauan berjaya menemukan 9 lelaki berusia antara 35 hingga 67 tahun sedang bersembunyi di kawasan berlumpur. Semua yang ditahan gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri untuk memasuki negara. Baik, 50% pengurangan jumlah kematian dan kecederaan akibat kemalangan jalan raya menjelang 2030. Ke arah mencapai sasaran itu, Perak akan mempergiatkan 5 strategi penguatkuasaan. Antaranya melaksanakan kempen keselamatan jalan raya melalui advokasi serta pelibatan bersama agensi berkaitan. Penguatkuasaan tidak hanya akan tertumpu pada musim perayaan, sebaliknya dilaksana secara berterusan. Jadi untuk itu JPJ bertanggungjawab bersama-sama dengan Majlis Keselamatan Jalan Raya nak pastikan kesedaran ini dijiwai oleh semua pengguna-pengguna jalan raya. Supaya keselamatan itu dapat kita pertingkatkan dan juga musibah jalan raya dapat kita kurangkan ataupun kalau boleh kita sifarkan. Jadi inilah hasrat semana-mana pekerjaan di antara kaki tangan JPJ bersama-sama dengan agensi-agensi lain. Beliau menyatakannya selepas sesi taklimat sempena lawatan kerja di JPJ Perak. RM20 juta itu nilai kerosakan infrastruktur di seluruh Terengganu akibat banjir besar yang berlaku Disember lepas. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata kerosakan infrastruktur termasuk jalan raya dan jambatan. Hulu Besut, kawasan paling teruk terjejas. Kerosakan infrastruktur dalam proses untuk diuruskan pihak kerajaan negeri berdasarkan peruntukan yang ada. Pada 18 Disember lalu, Terengganu dilanda banjir yang disifatkan lebih besar daripada biasa yang mengakibatkan lebih 40,000 penduduk terjejas di kesemua 8 daerah. 10 lokasi peranginan dan perkelahan berisiko berlaku kepala air dikenal pasti di Kelantan. Antaranya air terjun Gunung Stong di Kuala Krai dan kawasan peranginan di Jeli. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Zainal Madesin, pihaknya melakukan pemantauan harian di kawasan terbabit terutama pada musim cuti sekolah. Kalau yang di pantai Tibalain tadi, saya nyatakan tadi, Bacok dengan ni atau Bali, mereka ke arah pantai ataupun kebakaran. Tapi yang ini Dabung dan juga Jeli dan Kemahang pun dia akan tengok kawasan tu. Dia akan pantau kawasan tu. Lagi-lagi sekarang dia open kepada pelancongan di Bukit Stong ni. Kita proaktif di sana, kita sentiasa berada. Ingatkan mereka. Orang ramai diingatkan sentiasa waspada dengan keadaan cuaca semasa bagi mengelak berlaku perkara tidak diingini.
Baik, kita beralih pula ke perkembangan banjir. 8 pusat pemindahan sementara masing-masing masih dibuka di Johor dan Sabah melibatkan 1,192 penduduk daripada 436 keluarga. Dan bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa seluruh negara, kita bersama pegawainya Khairunnisa Samsudin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Bila kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej gemerada bagi tinjauan cuaca yang semasa. Dan dapat diperhatikan keadaan hujan serta ribut petir dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Di Malaysia Timur pula, keadaan hujan dilihat lebih tertumpu di bahagian utara, bahagian tengah dan juga bahagian Kuching negeri Sarawak serta melibatkan di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Menjelang esok pagi pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang, juga melibatkan di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak serta melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati berikutan keadaan hujan lebat serta ribut petir ini boleh menyebabkan banjir kilat, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan kerap banjir. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairunnisa Samsudin. Assalamualaikum. Terima kasih Met Malaysia. 40 rumah bakal dibina untuk veteran ATM tahun ini. Setiap satu unit berkeluasan 850 kaki persegi, dilengkapi 3 bilik tidur dan sebuah bilik air. Pembinaan kediaman bawah projek inisiatif perumahan veteran ATM itu dilaksana Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM bersama Syarikat Perumahan Negara Berhad. Bagi mereka yang kita beri itu adalah mereka yang tidak berkemampuan, tapi ada tanah. Kalau dia tak ada tanah pun, kalau ada ahli keluarga yang membenarkan untuk dia membuat rumah, itu pun kita benarkan. Pihaknya juga sedang merangka program derma siswa untuk disalur kepada anak-anak veteran ATM yang berjaya melanjutkan pengajian ke IPT. Beliau ditemui selepas melawat Korporal Besara Sarafuddin Suhaimi yang hilang kaki kanannya semasa melaksana Ob Gubir pada 1985. Veteran ATM itu kini menghidap kanser usus tahap 2 selain ketumbuhan pada paru-paru. Program pengajian percuma kepada pelajar generasi pertama keluarga miskin yang bakal diperkenal Kementerian Pengajian Tinggi disambut baik rakyat. Inisiatif itu dapat membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapat pendidikan terbaik di peringkat tertinggi demi masa depan lebih cerah.
Saya amat menyambut baik berita gembira yang disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi iaitu Datuk Seri untuk memberikan pengajian percuma kepada para pelajar dari golongan yang miskin. Kerana ini saya telah mendapat berita daripada beberapa orang pelajar yang menghadapi masalah kewangan sewaktu pengajian mereka, dan diharapkan apabila Menteri memberikan cadangan ini untuk memberikan pengajian tinggi secara percuma kepada para pelajar yang akan datang, mereka akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan akan membangunkan negara pada masa hadapan. Saya amat berbangga dengan inisiatif kerajaan Malaysia kerana dengan inisiatif ini para pelajar yang tidak dapat menyertai universiti ini dapat dimasukkan ke dalam Menara Gading untuk kita negara untuk menjana ekonomi pada masa hadapan. Hal ini secara tidak langsung dapat membuat semua pemuda-pemudi di negara kita dapat menyertai universiti dan membuat negara kita menjadi lebih maju pada masa hadapan. Saya sangat-sangat menyokong inisiatif kerajaan yang akan memberikan bantuan secara percuma kepada keluarga miskin untuk melanjutkan pelajaran di pengajian tinggi. Inisiatif ini sangat-sangat relevan untuk dilakukan kerana ini merupakan satu investment, pelaburan kepada negara untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan pada masa yang akan datang, insya-Allah. Saya sangat setuju kerana kos harga hidup kita yang sekarang makin tinggi, jadi bagi peluang kepada golongan miskin ini untuk mengubah cara hidup mereka ke arah lebih berilmu, keluar dengan mempunyai kerjaya yang baik apabila kerajaan memberi mereka pendidikan secara percuma. Baik, ini pula mengenai menu Rahmah. Penawarannya menerima sambutan positif golongan mahasiswa kerana tidak lagi perlu mengikat perut. Menu seimbang pada kadar RM5 sekaligus mengurangkan bebanan kewangan ketika meneruskan pengajian. Ini kami melihat inisiatif dasar penyediaan ataupun pelancaran menu Rahmah baru-baru ini satu inisiatif yang sangat baik yang memberikan memberikan peluang kepada mahasiswa terutama dalam konteks B40 untuk meringankan beban mereka. So sebab itulah dengan bantuan ni kita dapat membantu mahasiswa yang ada dan secara tidak langsung kita dapat mengurangkan kos pembelanjaan mahasiswa daripada makan pagi dan petang. So kadang-kadang macam saya untuk makan sehari kadang-kadang paling kurang RM15. So kalau dengan adanya inisiatif ni kita dapat potong dengan RM10 satu hari. Saya daripada fakulti dekat luar, Fakulti Kejuruteraan Electrical Biomedical Engineering, kita orang kat luar. So kalau kita nak makan, dulu tak ada kafe, tak ada tak kat situ. Jadi kita kena cari makanan dekat luar. Yang dekat luar tu, dekat sekeliling Taman Ju tu, as we know Taman Ju adalah taman yang sangat busy and harga makanan dia pun sebegitu jugalah. Kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah dan kita mulakan sejarah baru. Berbagai lapangan pengalaman, saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Insiden tanah runtuh dan hakisan fokus utama dari Perak dalam melintas langsung hari ini. Langsung ke studio Ariat TM Ipoh Perak bersama Fahmi Muhammad Noor. Fahmi, silakan. Baik, terima kasih Azam. Susulan kejadian tanah runtuh dan hakisan tanah bulan lalu, lebih 600 penduduk di perkampungan orang asli Pos Dipang Kampar khuatir akan keselamatan mereka. Wartawan Nur Ain Abu Bakar berpeluang meninjau semula kawasan tersebut. Insiden tersebut pertama kali berlaku selepas penduduk dipindahkan ke kawasan berkenaan akibat tragedi banjir lumpur yang mengorbankan 44 nyawa pada 1996. Lebih membimbangkan, hakisan tersebut berisiko semakin memburuk khususnya pada waktu hujan lebat, sekaligus meresahkan penduduk terutama mereka yang mendiami rumah berdekatan dengan kawasan cerun.
apabila pindah di sini, kita ni pun dah penuh. Kita tak sempit nak buat tapak rumah dekat mana. Penduduk sini, supaya rakyat saya, diorang berbincang nak buat dekat bukit ni lah, tapak rumah kalau apa ni boleh. Jadi masa tu diorang kumpul duit, sewa mesin, diorang buatlah tapak macam ni, diorang nak buat rumah kat sini. Tinjauan RTM Perak di perkampungan tersebut mendapati terdapat tapak baharu yang telah ditarah dan dibersihkan untuk pembinaan rumah. Aktiviti itu dilakukan penduduk kerana rumah sedia ada tidak lagi sesuai untuk didiami. Ini merupakan salah satu tapak yang telah diratakan oleh penduduk di kampung ini untuk dibina kediaman baru. Ini kerana menurut mereka, kediaman sedia ada ketika ini tidak lagi sesuai untuk diduduki kerana ada di antara rumah-rumah tersebut yang didiami oleh ramai pasangan. Dan kalau anda dapat lihat di sebelah kiri saya ketika ini, di bawah sana, terdapat kira-kira 400 buah rumah yang didiami oleh 650 penduduk. Bayangkan sekiranya bukit ini terus terhakis dan menyembah bumi, bagaimana keadaan 650 penduduk tersebut. Perkampungan orang asli Pos Dipang Kampar seluas 385.58 hektar itu merupakan kawasan yang diwartakan. Kejadian hakisan tanah dan banjir kilat yang melanda bulan lalu disifatkan antara paling buruk sejak lebih 20 tahun lalu. Banjir telah merosakkan 5 jambatan kecil merentasi sungai dengan sekurang-kurang 3 daripadanya ranap. Nur Ain Abu Bakar, RTM. Sementara itu, aliran air yang tinggi dan hujan luar biasa menjadi punca utama kejadian runtuhan dan hakisan tanah. Menurut Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains JMG Negeri, Dato' Insinyur Ahmad Zukni Ahmad Khalil, kadar aliran air permukaan yang tinggi melemahkan satah rekahan sistem batuan dan tanah di kawasan tersebut. Bila kawasan tersebut diterokai, maksudnya tidak ada satu pokok yang akan menghalang pergerakan air yang agak laju daripada permukaan. Jadi kawasan tersebut, yang kita tahu kawasan tersebut adalah terdulur hawa. Jadi bila air permukaan itu bergerak dengan laju, dia akan bawa sekali tanah tersebut dan dia akan melemahkan sistem batu pada muka cerun tersebut dan tanah-tanah baki itu. Itu yang kita agak khawatiri. Jelas beliau, kerja-kerja mitigasi dan baik pulih cerun perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum kawasan tersebut selamat diduduki. Ini termasuk membina saliran agar air tidak mengalir pada permukaan cerun. Pembinaan dinding penahan juga perlu dilakukan di kaki cerun bagi menahan impak runtuhan batuan dan tanah runtuh di kawasan perumahan. Masalah ini kemudiannya kami ajukan kepada pihak kerajaan negeri. Exco Bertanggungjawab Dato' Muhammad Zulkifli Harun berkata, langkah awal dan jangka panjang bagi mengatasi masalah hakisan di penempatan berkenaan akan segera dilakukan. Antaranya menghentikan serta-merta kerja-kerja pembukaan tanah serta memasang kanvas sementara di kawasan runtuhan dan hakisan. Tindakan jangka pendek, tindakan segera telah pun diambil adalah kerja pemasangan kain penutup bumi heavy duty tarpaulin sheet yang dianggarkan kerja-kerja tersebut bernilai RM20,000. Dan kita telah pun menyiasati Tok Batin dan GPKKOA agar mengambil langkah waspada dan berpindah ke Dewan Serbaguna ataupun tempat yang selamat apabila hujan lebat berlaku. Tambah beliau, untuk langkah mitigasi jangka panjang, pihak Jabatan Kerja Raya JKR sedang meneliti solusi yang dijangka akan dilaksana pertengahan bulan ini.
Sementara cadangan pelaksanaan projek pemajuan kawasan PPK diperluas ke perkampungan orang asli telah disampaikan kepada Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bulan lalu. Ia sebagai usaha mewujudkan penempatan baharu yang lebih terancang dan tersusun. Paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Perak. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fahmi dengan laporan-laporan dari Perak. Baik, Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE jadi peneraju pendidikan digital di Perlis. Matlamat utamanya melahirkan pelajar bermentaliti kelas pertama. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah usaha itu dilakukan menerusi program digitalisasi Jamalulail dan FCOEE. Ia menekankan pembinaan kepercayaan atas kebolehan diri, keyakinan diri yang tinggi, peningkatan harga diri dan motivasi tinggi untuk kekal berjaya. Baginda yang juga penaung FCOEE bertitah demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Akar Tunjang Kemenjadian Murid tahun 2022 Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis di Kangar. Anggota bomba bantuan cedera parah selepas digigit seekor beruang matahari semasa cuba menangkap haiwan itu di Kampung Kabu 10, Yan, Kedah. Ketua Polis Daerah Yan, DSP Shahnaz Akhtar Haji berkata, mangsa dipercayai terjatuh semasa proses menangkap beruang betina itu sebelum diterkam haiwan terbabit. Muhammad Nizam Hamid, 27 tahun, mengalami kecederaan parah di pergelangan tangan kiri. Mangsa mendapat rawatan awal di Hospital Yan sebelum dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk rawatan lanjut. Beruang matahari itu dipercayai datang dari semak di kampung berhampiran. Haiwan itu berjaya ditangkap pihak perilitan menggunakan kaedah tembakan ubat pelali. Baik, seterusnya kita ke perkembangan Liga Malaysia. Skuad Harimau Kumbang menyasarkan kedudukan 6 teratas dalam saingan Liga Super untuk tahun ini. Pengerusi ahli lembaga Penang FC, Sun Lip Chi berkata, sasaran itu adalah positif memandangkan skuad ini mempunyai ramai pemain baharu yang perlu menyesuaikan diri dengan corak permainan. Menurutnya, sasaran itu juga realistik bagi memperbaiki kedudukan tercorot musim lalu. Memang target kita sama ni yang telah pun ditetapkan oleh Ketua Menteri 2 tahun yang lepas, iaitu musim tahun 2021 memang top 6 dan kita kekalkan juga top 6 kerana kita percaya kalau kita memberikan tekanan yang lebih banyak kepada mereka, mungkin mereka akan terasa. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran jersey Penang Football Club musim 2023. Dua negara. Apa khabar semua? Persembahan istimewa artis-artis Malaysia dan nyanyian memukau bintang-bintang Singapura. Diceriakan oleh Nabila Huda dan Suzairi Sumari di atas satu pentas demi satu irama. Nyanyi bersama ya. Saksikan secara langsung Muzika Extravaganza Sabtu 4 Februari 8.30 malam. Dibawakan pada anda. Terbaik hanya di TV2. Baik, kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus mengenai hasil pendapatan Sarawak. Perinciannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Ya, Azam, terima kasih. Sarawak mencatatkan hasil pendapatan negeri tertinggi iaitu 11.9 bilion ringgit pada tahun lepas. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata jumlah tersebut melepasi sasaran awal iaitu 10.2 bilion ringgit yang menunjukkan peningkatan 17%. Saya compare dengan 2018. 2018 kita mendapat pendapatan kira-kira 7 bilion. Dan pada tahun ini tahun lepas 22
setahunan sampai bulan Disember kita menerima sebenarnya saya kata tadi 11.9 bilion, maknanya almost 12 bilion. Dan ini adalah satu angka yang agak memerangsangkan. Ia memberi surplus kepada bajet kita tahun lepas. Premier Sarawak berkata demikian pada sidang media di Kuching. Jelasnya hasil itu adalah terdiri daripada 4 kategori utama, iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil dan pemberian dan pembayaran balik daripada dana persekutuan. Dedah Premier Sarawak lagi, hasil cukai menyumbang 6.7 bilion ringgit atau 56% daripada jumlah hasil, manakala kategori lain menyumbang 44%. Manakala di bawah kategori hasil cukai, cukai jualan negeri atau State Sale Tax SST menyumbang 84% atau 5.6 bilion ringgit daripada jumlah hasil cukai yang dikutip, manakala produk bercukai di bawah SST antara lain terdiri daripada produk minyak dan gas, produk kelapa sawit dan aluminium. Menurut Premier Sarawak lagi, prestasi yang lebih baik dalam kutipan SST adalah disebabkan oleh harga pasaran yang lebih tinggi pada 2022 untuk produk minyak dan gas serta produk kelapa sawit. Tambahnya, Kerajaan Sarawak akan terus mengkaji dan meneliti pelbagai inisiatif utama untuk meningkatkan hasil Sarawak melalui peningkatan, meluaskan dan mempelbagaikan sumber pendapatannya. Mengulas lanjut, Premier Sarawak berkata bagi tahun 2022 sahaja, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan seperti menguatkuasakan dasar dividen negeri ke atas badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan dan mengenakan SST ke atas arang batu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata usaha ini adalah penting kerana Kerajaan Sarawak terus giat meneruskan agenda pembangunannya kepada menjadikan Sarawak sebuah negeri ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030 seperti yang digariskan dalam Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi telah menubuhkan jawatankuasa pemandu ke arah merealisasikan pewujudan satu entiti bekalan air di Sarawak dalam tempoh 2 tahun. Menurut Menteri berkenaan, Datuk Julahi Narawi, sebelum ini ada sebuah jawatankuasa yang telah ditubuhkan untuk tujuan itu tetapi diubah suai kepada jawatankuasa pemandu. Datuk Julahi berkata ini bagi memastikan agar penambahbaikan yang lebih inklusif dapat dilakukan menepati penanda aras jangkaan selain sebagai panduan kepada pengoperasian entiti berkenaan selaku sebuah badan korporat kelak. Jelasnya jawatankuasa terbabit dipengerusikan oleh beliau sendiri serta turut dianggotai oleh kedua-dua timbalan beliau dan setiausaha kerajaan negeri. Beliau dalam pada itu memberi jaminan kebajikan kira-kira 4,000 pegawai dan kaki tangan yang berkhidmat dengan 4 buah agensi bekalan air di negeri ini akan terus dijaga susulan penubuhan entiti berkenaan. 4 buah agensi yang bertanggungjawab terhadap pengurusan bekalan air di Sarawak ketika ini ialah Lembaga Air Kuching, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Lembaga Air Sibu dan Lembaga Air Kawasan Utara. Datuk Julahi berkata demikian pada malam apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan penghargaan pesara Lembaga Air Kuching di Kuching. Dalam perkembangan lain, Menteri itu menegaskan saluran paip pembekalan air yang telah uzur serta tidak mempunyai jajaran paip yang tersusun merupakan cabaran besar yang perlu ditangani oleh agensi air di negeri ini. Jelasnya, keuzuran saluran paip antara penyumbang kepada gangguan bekalan air tidak berjadual sekaligus turut menyebabkan kelewatan kerja-kerja baik pulih ekoran lokasi jajaran yang tidak tersusun. Sehubungan itu, 4 agensi air diminta melakukan kajian terperinci berkenaan susunan jajaran paip di negeri ini dan seterusnya melakukan kerja-kerja pemetaan. Ia bagi membolehkan kerja-kerja baik pulih dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya berdepan gangguan bekalan air tidak berjadual. Datuk Julahi turut menyatakan jangkaan peningkatan permintaan bekalan air kepada 4,600 juta liter sehari MLD menjelang 2070 berbanding 2,000 MLD ketika ini. Bagi menampung permintaan pada jangka masa panjang, sumber air mentah yang akan dijadikan air terawat ialah sungai, kawasan tadahan dan empangan hidroelektrik sedia ada.
Baik, dana berjumlah RM12,000 di bawah peruntukan projek kecil luar bandar MRP diserahkan kepada 20 penerima bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedup. Penyerahan tersebut disempurnakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben dalam satu majlis ringkas yang diadakan di Pusat Hikmat Dun Kedup baru-baru ini. Terdahulu semasa berucap, Martin Ben yang juga Adun Kedup berharap agar geran yang diterima dapat dimanfaat dengan sebaiknya untuk masyarakat setempat termasuk melaksanakan projek kecil di kampung. Ia juga diharap untuk membantu memenuhi keperluan pengurusan atau mengadakan aktiviti di peringkat kampung dan persatuan. Tambahnya lagi, cara-cara merekod setiap perbelanjaan maupun transaksi juga perlu dibudayakan dengan betul agar tidak timbul tanggapan yang mengatakan bahawa dana tersebut disalahguna. Kesemua penerima terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Ketua Biro Wanita, Ketua Biro Belia, Pengerusi Gereja dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Saudara, para ibu bapa diingatkan agar tidak menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada guru untuk mendidik dan perlu turut memainkan peranan dalam memastikan anak-anak mereka mendapat keputusan yang baik dalam akademik. Menurut Ahli Parlimen Batang Lupar, Muhammad Syafizan Kipli, warga pendidik juga perlu mempunyai kepedulian yang tinggi dengan merangka strategi untuk meningkatkan keputusan peperiksaan para pelajar agar lebih tinggi. Muhammad Safizan memberitahu pihak kerajaan ada menyediakan beasiswa kepada pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Dalam pada itu, golongan belia juga katanya perlu merebut pelbagai peluang pekerjaan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak yang sedang dalam usaha untuk menjadikan negeri ini maju menjelang tahun 2030. Beliau berucap demikian pada Majlis Apresiasi Kecemerlangan Pelajar dan Majlis Graduasi Tingkatan 6 SMK Pusat semalam mengenai permohonan untuk membaik boleh Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pusat. Muhammad Safizan berkata beliau akan berjumpa dengan Kementerian Pendidikan bagi menyuarakan permohonan tersebut. Beliau kemudiannya meluluskan dana berjumlah RM10,000 kepada SMK Pusat dan RM10,000 lagi kepada SMK Beladin untuk melakukan program di sekolah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC sedang dalam proses memasang peralatan perkhidmatan Wi-Fi di Kampung Semawak Pantuk di bahagian Sri Aman kira-kira 138 km dari Kuching. MCMC dalam kenyataan hari ini memaklumkan proses berkenaan sebagai langkah interim susulan aduan menara telekomunikasi yang tidak berfungsi di kawasan itu sementara menunggu perkhidmatan Wi-Fi di bawah inisiatif Sarawak Rural Broadband Network MySRBN di situ siap sebelum hujung Mac ini. Kenyataan itu memaklumkan berdasarkan maklumat yang diterima, menara telekomunikasi yang dimaksudkan oleh pengadu adalah menara telekomunikasi di bawah projek sedang dalam pembinaan yang dikenalikan kerajaan negeri. Pembinaan struktur menara yang terletak 4.5 km dari Pekan Pantuk telah siap dan kini di peringkat akhir rundingan komersial dengan penyedia perkhidmatan seperti Celcom, Digi, Maxis serta U-Mobile bagi penyediaan kemudahan perkhidmatan talian mudah alih 4G sebelum penghujung tahun ini. Kenyataan tersebut juga menjelaskan MCMC telah melaksanakan fasilitisasi bagi memudah cara proses rundingan antara pihak penyedia kemudahan perkhidmatan dan pihak SDEC yang bertanggungjawab melaksanakan projek pembangunan menara telekomunikasi dan dibiayai Kerajaan Sarawak. Dalam pada itu, MCMC memberitahu di bawah inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1, sejumlah 10 menara telekomunikasi baharu sedang dibangunkan di Sri Aman tahun ini dan kesemuanya akan beroperasi secara berperingkat sehingga suku keempat tahun ini. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan laporan-laporan dari Sarawak. Baik, penduduk terjejas banjir di Beaufort semakin berkurang. Fokus dari Sabah itu akan diperincikan Redwin Robin di sana. Redwin, silakan.
Baik Azam, kita mulakan terlebih dahulu laporan dengan perkembangan semasa banjir. Trend penduduk terjejas banjir menurun setakat 4 petang tadi dengan 523 orang daripada 163 keluarga melibatkan 10 pusat pembinaan sementara PPS di 5 daerah iaitu Paitan, Lahad Datu, Telupit, Beluran dan terbaru Beaufort. 3 PPS di Telupit dan sebuah PPS di Paitan telah ditutup hari ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan sebuah PPS di Beaufort iaitu Dewan Serbaguna Selagor merekodkan sedikit peningkatan dengan 145 penduduk daripada 41 keluarga. Sementara Telupit mencatat penurunan kecil penduduk terjejas kepada 207 penduduk melibatkan 65 keluarga di 4 PPS. Paitan juga menurun dengan 79 penduduk daripada 36 keluarga di 2 PPS, manakala Lahad Datu kekal 45 penduduk daripada 12 keluarga di PPS Pusat Latihan Vokasional Lahad Datu. Daerah Beluran turut kekal menempatkan 47 penduduk melibatkan 9 keluarga di 2 PPS. Operasi pemindahan penduduk terjejas banjir di daerah Beaufort ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Selagor berjalan lancar. Operasi tersebut melibatkan kerjasama semua agensi keselamatan iaitu Polis, Angkatan Tentera, Pertahanan Awam, Bomba dan Penyelamat, Jabatan Perkhidmatan Am, Jabatan Kebajikan, Pejabat Kesihatan dan Pejabat Daerah Beaufort. Kita telah pun memindahkan 6 keluarga dan 22 keseluruhannya daripada kampung swasta. Dan di mana semalam juga kita telah memindahkan 18 keluarga dan seramai 63 dan bermakna bertambah kepada hari ini. Datuk Roslan yang juga Adun Lumadan berkata demikian semasa meninjau penduduk di PPS Selagor di Beaufort. PPS Selagor dibuka pukul 12.30 hari semalam dengan menerima kehadiran penduduk dari kampung swasta bermula pukul 3 petang disusuli penduduk dari kampung Bakalu. Sehingga pukul 1.30 hari tadi, PPS ini telah menempatkan 145 orang dengan pertambahan 27 penduduk dari kampung Jabang. Penduduk di Pusat Pembinaan Sementara PPS Selagor Beaufort hanya dibenarkan pulang ke rumah masing-masing setelah keadaan banjir pulih. Di lokasi, Abdul Kahar Haji Omar ada perinciannya. Kahar, teruskan. Terima kasih Redwin, dan saya sekarang ini berada di daerah Beaufort untuk meninjau secara lebih dekat lagi berhubung dengan operasi pemindahan penduduk yang kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Selagor daerah Beaufort. Sekitar 11 pagi seramai 118 penduduk telah dipindahkan dan sekitar pukul 12.30 hari jumlah berkenaan bertambah. Dan untuk kita mengetahui lagi dengan lebih lanjut berhubung dengan operasi pemindahan penduduk ini, kita bersama dengan pegawai daerah Beaufort iaitu Tuan Muhammad Nazri. Jadi Tuan, bagaimana dengan proses pemindahan yang telah dijalankan setakat ini? Okey, terima kasih saudara Ako. Proses pemindahan berjalan lancar pada hari ini. Hari ini adalah hari kedua kita membuat operasi pemindahan masa banjir. Kita telah bermula pada hari kemarin iaitu seramai 118 keluarga dan juga pada hari ini kita ada tambah 6 keluarga lagi dari kawasan kampung swasta. So secara keseluruhannya operasi berjalan dengan baik dan cuaca hari ini pun amat baik dan ini menyumbang kepada operasi secara lebih teraturlah kita buat pemindahan ke PPS Selagor. Jadi Tuan Dio, melihat kepada keadaan cuaca sekarang ini sekiranya terus berada dalam keadaan yang baik ini, adakah pusat pemindahan ini ataupun penduduk akan dibenarkan balik ke rumah masing-masing ni? Kita akan memantau keadaan cuaca semasa, cuma kita bergantung kepada keadaan cuaca di sebelah Tainam dan juga Keningau. Itu secara kebiasaannya lah. Sekiranya keadaan di kawasan Keningau dan Tainam ni dalam keadaan yang baik, dia akan nyumbang juga keadaan yang baik di kawasan daerah Beaufort. Cuma pada pandangan saya kemungkinan PPS ditutup dalam pada hari ini ataupun esok kemungkinan belum lagi, tapi kita
berdoa, kita mengharapkan cuaca ini akan menyumbang kepada penurunan tren air Sungai Padas lah, dan kemungkinan kalau itu berlaku kita akan dapat membenarkan mangsa-mangsa banjir di PPS Lagun ini untuk kembali ke rumah masing-masing dalam masa terdekat. Tuan Muhammad Nazri Ajun, Pegawai Daerah Beaufort dan juga selaku pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Beaufort ini. Untuk para penduduk yang telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Selangor diharap bersabar kerana proses pemindahan mereka ataupun penghantaran balik ke rumah masing-masing bergantung kepada keadaan cuaca khususnya di daerah Tenom dan juga daerah Keningau. Sekian, Abdul Kahar Haji Omar, perkembangan terkini banjir di daerah Beaufort. Kembali bersama dengan Redwin. Silakan. Baik, terima kasih Kahar untuk laporannya itu tadi. Lebih 20,000 bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk terjejas banjir di kawasan pantai timur dan utara Sabah. Turut diagihkan wang ehsan RM1,000 kepada ketua isi rumah KIR terjejas melibatkan 300 KIR meliputi daerah Kota Marudu dan Pitas bagi fasa pertama. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, fasa seterusnya akan diagihkan wang ehsan secara berperingkat melibatkan semua daerah terjejas banjir. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai agihan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Sabah. Menurutnya, penyerahan bantuan tersebut melalui pejabat daerah. Mengenai banjir kilat di Penampang petang semalam, beliau memberitahu kementeriannya telah pun menerima laporan dan meminta Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memantau dan menyalurkan bantuan makanan kepada mereka yang terjejas. Sehingga kini beberapa daerah masih terjejas banjir antaranya Telupit, Paitan, Lahad Datu, Beluran dan terkini daerah Beaufort. Beralih pula meninjau banjir di Beluran, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPDB Beluran telah mengagihkan 91 bakul makanan kepada penduduk di 2 kampung yang terjejas banjir di daerah itu. Pengagihan bantuan masing-masing membabitkan 60 bakul makanan kepada penduduk di Kampung Kelagan Jaya dan Kampung Kelagan Jaya Baru. Penduduk 2 kampung tersebut telah terputus hubungan berikutan jalan utama telah dinaiki air dan tidak boleh dilalui kenderaan. Pengagihan bantuan dilaksana melibatkan pelbagai agensi antaranya Pejabat Daerah Beluran, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Situasi banjir di daerah Beluran setakat ini terkawal membabitkan 2 pusat pemindahan sementara PPS iaitu Balai Raya Kampung Kelagan dan Mini Dewan Kampung Belaban yang menempatkan 47 penduduk daripada 9 keluarga. Sementara itu, pemantauan mendapati ketika ini paras air di Kampung Belaban telah mula surut. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Kita kembali bersama dengan Azam Hussein di Angkasa Puri. Azam? Baik, terima kasih Redwin dengan perkembangan dari Sabah. Baik saudara, mesyuarat jawatankuasa bersama JCM dalam bidang penerangan dan komunikasi Malaysia dan Singapura bakal berlangsung di Kuala Lumpur selama 2 hari mulai esok. Fokus JCM edisi ke-6 itu tertumpu kepada perbincangan mengenai hala tuju kerjasama berkaitan perlindungan data peribadi, keselamatan cyber dan ekonomi digital. Ia susulan MOU yang dimeterai kedua-dua negara Isnin lalu. Masalah di cyber ni banyak, scamming, penipuan, fake news banyak. Jadi oleh sebab itu mesyuarat ini akan menguat langkah untuk kita bekerjasama dan membuat program-program tertentu untuk cuba kita menangani masalah-masalah ini di peringkat negara-negara Malaysia dan Singapura sebab kita jiran yang paling dekat dan hubungan kita memang erat. Datuk Hamidin Muhammad Amin menyifatkan kejayaan terpilih sebagai Ahli Majlis Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA bukanlah bersifat pencapaian peribadi. Menurutnya, di sebalik sokongan banyak pihak, kejayaan itu diiringi tanggungjawab yang besar. Sudah tentu ini penuh dengan tanggungjawab untuk saya bawa untuk memastikan bola sepak Malaysia, ASEAN, Asia dan juga dunia akan bertambah lebih baik daripada sekarang.
Dalam ucapannya, Datuk Hamidin yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM turut berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan sokongan kuat kepada beliau. Semasa kunjungan saya bertemu dengan beliau telah menyatakan sokongan kuat bagi pihak beliau dan juga kerajaan menyokong saya untuk memastikan menang dan juga untuk menduduki kursi ini untuk bagus kepada Malaysia, meletakkan Malaysia di peta dunia bola sepak. Beliau turut meluahkan penghargaan kepada Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim serta peminat bola sepak negara yang sentiasa menyokongnya. Datuk Hamidin merupakan rakyat Malaysia keempat yang dilantik selepas naib Presiden FAM Lee Kee Siong pada tahun 1960. Ia disusuli Tan Sri Hamzah Abu Samah pada tahun 1972 dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada tahun 2015. Baik, aduan kesesakan kenderaan di kawasan sekitar Hospital Sultan Ismail diselesaikan menerusi penyediaan ruang parkir tambahan. Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata, kemudahan itu beroperasi mulai hari ini. Menerusi Facebooknya, beliau memaklumkan penggantian bumbung polikarbonat dan pembekalan kerusi berangkai di ruang menunggu turut dilaksana. Peruntukan bagi tujuan itu telah disalur pada Ogos tahun lalu. Kerajaan negeri akan terus berusaha membantu Kementerian Kesihatan meningkatkan mutu perkhidmatan demi manfaat rakyat. Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ mengeluarkan fatwa larangan ke atas umat Islam menghadiri upacara ritual perayaan penganut agama bukan Islam di negeri berkenaan. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, ia sebagai menjunjung titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang memperkenan fatwa itu berkuat kuasa hari ini. Ia selaras dengan para ulama empat mazhab iaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali yang bersepakat hukum umat Islam menghadiri upacara ritual agama bukan Islam adalah haram dan dilarang. Penganjur perlu merujuk garis panduan bagi memastikan ritual dianjurkan tidak melibatkan kehadiran umat Islam. Bagaimanapun, hukum meraihkan undangan atau jemputan ke majlis perayaan bukan Islam tanpa upacara ritual adalah harus dan dibenarkan. Justru MAINJ akan berjumpa dengan ketua-ketua agama dan rumah ibadat bagi meningkatkan persefahaman berhubung larangan tersebut. Umat Islam yang didapati terlibat dengan upacara ritual boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 9 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997. Bekas banduan yang baru dibebaskan antara 7 suspek ditahan polis kerana curi kenderaan dan pecah rumah. Mereka berusia antara 36 hingga 58 tahun itu dicekup dalam serbuan di 2 rumah di Kampung Macang Limbat dan Kampung Berhala 5 Pasir Tumbuh, Kota Baru. Hasil serbuan menemukan 5 kereta disyaki dicuri, peralatan mencuri kenderaan dan pecah rumah termasuk sejumlah wang. Pada sikap awal, kita percaya kumpulan ini bergerak sejak beberapa bulan yang lalu. Setakat ini dikatakan kenderaan ini dijualkan secara tidak dileraikan. Dijualkan bukan untuk spare part dan sebagainya, dijualkan sebuah. Dan mungkin kenderaan ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang menyalahi undang-undang. Kesemua suspek positif dadah jenis syabu direman 6 hari hingga 7 Februari. Baik, pertunjukan formasi air berirama antara acara menarik yang mengisi sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2023. Pengunjung tempatan dan asing teruja menyaksikan keindahannya. Laporan Sazwani Samsu, saksikan. Berlangsung di beberapa lokasi tumpuan orang ramai seluruh wilayah persekutuan sepanjang bulan ini.
Antaranya, Taman Tasik KLCC dan Kolam Biru River of Life selain Pusat Beli Belah Pavilion dan The Gardens Kuala Lumpur. Juga Tasik Putrajaya dan Bulatan Marlin Jalan Merdeka di Labuan. Untuk Tasik Simfoni KLCC ini sahaja, 20 buah lagu disajikan, termasuklah 10 buah lagu patriotik yang dipersembahkan dalam rona pencahayaan yang begitu berwarna-warni. Orang ramai boleh menyaksikan keindahan formasi air berirama itu secara percuma selama 2 jam mulai 8 malam. Bagi saya, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita kenalkan anak kita dengan wilayah persekutuan ataupun Kuala Lumpur lah. Nak tahu lebih dalam tentang sejarah Kuala Lumpur, apa yang menarik kat Kuala Lumpur. Itu memang saya khas untuk bawa dia orang kali ini untuk tengok persembahan lampu ni. Sebab kadang kita datang hari biasa tu tak ada. Tapi hari ni dia punya tengok, wow, dia kata River of Life tu betul-betul nampak lah. Masya Allah, luar biasa sekali, indah sekali Malaysia pertunjukan tadi. Ini pertama kalinya kami lihat pertunjukan ini. Ya, melihat berapa kali ke sini, tapi baru kali ini. I see this music show on night, so I want to come. Very beautiful, amazing. It's very larger than Korea, so it's very wonderful place, I think so. Penganjuran acara seumpamanya bukan sahaja dapat menghiburkan masyarakat, malah mempromosi keistimewaan dan keunikan destinasi pelancongan negara, terutama di wilayah persekutuan. Musical fountain ini kita dengan kerjasama pihak korporat kita adakan supaya orang kata kita boleh vibrantkan, kita boleh tarik pelancong ke sepanjang bulan Februari ini ke wilayah persekutuan. Selain sesuai untuk aktiviti riadah bersama keluarga, pertunjukan formasi air musikal ini juga dijangka bakal mencambah ekonomi di 6 lokasi terlibat. Ayo semarakkan sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan untuk semua. Saswani Samsu, RTM. Selamat Hari Wilayah Persekutuan. Yeay! Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah 2 Februari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Azamudin Hussein. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.